bab yang baru yang dapat dibahas dari Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in wa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa anzala ila al-ardi juz'an wahidan fabihi yatarahhamul khalqu hatta innal farasa yatarahhamuha jur'an awwaliha fasyadan fasira." Yang bermaksud, Allah telah menjadikan rahmat dalam 100 bahagian, maka ditahan padanya 99 dan diturunkan di bumi 1 bahagian. Maka dengan 1 bahagian ini masing-masing makhluk berkasih sayang, sehingga kuda mengangkat kakinya kerana khawatir menginjak atau menginjak anak. Ini satu bab yang saya rasa penting. Dalam hidup kita ni ada 2 benda. Yang pertamanya ialah keampunan Allah Ta'ala, yang keduanya adalah rahmat. Jadi di sini Nabi kata Allah Ta'ala buat rahmat ni 100 bahagian. Kita sembelih lembu pada hari raya Haji 7 bahagian. 7 bahagian itu kadang-kadang atas orang. Dia kata saya nak korban 7 bahagian itu banyak milik dia. Ada kalanya 7 bahagian itu milik 7 orang. Baik. Sekarang ini Allah Ta'ala buat rahmat itu rahmat 7 bahagian. Apa ni? 100 bahagian. Kemudian Nabi kata, "Fa'amsaka 'indahu tis'atan wa tis'ina juz'an." Kemudian Allah Ta'ala pegang genggam ataupun hold 99 bahagian. Wa anzala ila al-ardi juz'an wahidan. Dia hanya campak ke muka bumi 1 bahagian. Fabihi yatarahhamul khalq. Dengan 1 bahagian itulah semua makhluk yang bernyawa, yang terdiri daripada manusia dan binatang, menggunakan rahmat Allah Ta'ala yang satu. Yang satu itulah yang menyebabkan manusia berkasih sayang, dan juga binatang-binatang pun begitu juga. Sehingga Nabi menyatakan, di bawah contoh, kuda pun dia kata bila nak pinjam anak dia tak jadi, angkat balik. Pasal apa dia? Sebab ada rahmat. Baik, saya nak ulas sedikit tentang perkataan rahmat. Kadang-kadang kita melihat tajuk rahmat ini, kalau kita bagi tajuk apa ni, tajuk ceramah malam ni rahmat Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita betul-betul tak touch, tak menyentuh perasaan kita, dan kita membuat apa rahmat benda biasa, tak penting. Rupa-rupanya tuan-tuan, rahmat ni lah yang penting dalam hidup kita, daripada dunia sampai akhirat. Tapi kenapa kita merasakan tidak penting apa ni rahmat Allah Ta'ala? Ada beberapa sebab. Pertama sekali, kita sendiri tidak translate atau tidak terjemahkan rahmat itu dengan satu perkataan yang mudah dipahami oleh orang lain. Kita daripada kecil sampai besar, rahmat itu rahmat. Paling lagi, apa dia rahmat? Rahmat Allah. Bila orang tanya kita, hatta kadang-kadang ustaz pun, kalau di sekolah, kalau ditanya apa itu rahmat Allah Ta'ala, ya ustaz ataupun ustaz, rahmat Allah Ta'ala ini kan rahmat. Paling lagi kita dalam bahasa yang mudah dipahami. Rahmat itu dalam bahasa, saya selalu sebut dalam hatta masa saya mengajar di Universiti Melayu, bahagian dakwah. Dan dalam bahagian dakwah di mana kita dalam mengajar satu benda yang mudah dipahami dulu. Baik, antara yang saya buat contoh, bila kita sebut babi, bahasa Melayu babi, jangan dia pandai-pandai kita pusing kot lain sehingga kita berasa babi. Bukan babi. Ingat masa kes JE, masa kes JE dulu yang isu penyakit yang
dia pun boleh jadilah tanya Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada dah perkataan lain yang lebih lunak untuk perkataan babi. Mungkinlah perkataan yang paling lunak. Dewan Bahasa kata apa dia? Babi itu khinzir. Arab kata khinzir, Melayu pun dah ada dalam kamus Dewan kata khinzir. Babi itu adalah khinzir. Lepas tu tuan-tuan berhati, pemerintah dah tak suka babi. Dia sebut khinzir. Apa beza tu? Bila sebut babi ni tuan-tuan, daripada kecil sampai ke besar, memang kita berasa jijik. Sebut tu pun kita berasa jijik dengan perkataan babi. Sebut. Apa tangan ini makan sebab tu. Orang Melayu ni Islam, benda haram yang dia tak buat, babi. Orang lain tu rasuah dia makan. Apa dia kata? Babi dia. Sebab apa dia? Daripada kecil sampai ke besar, babi ni cukup jijik. Sehingga kan, ibarat kata, bila kita sebut saja perkataan babi ni, kita rasa jijik. Maka tuan-tuan, bila sebut khinzir, rasa-rasanya khinzir kalau sebut dalam tak jijik. Kalau di dalam depan masjid pun kita tak tahu. Pasal apa itu khinzir bukan babi. Jadi dari sudut dakwah, kita hendaklah menyebut satu benda yang kena dengan perasaan. Kalaulah babi itu jijik, kita sebut perkataan apa yang boleh menyebabkan kita rasa jijik. Apa itu? Babi. Jangan bertukar kalimah Arab yang kita tak faham. Baik, kembali kepada rahmat ni tuan-tuan. Itu perkataan Arab. Untuk nak pakai Arab pun kita kena tahu apa maksud rahmat. Lalu kita bersyaratkan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, antaranya dengan kasih sayang. Bila kita tahu Tuhan ini ada sifat kasih sayang kita, barulah kita berebut untuk dapatkan kasih sayang Allah. Yang kedua, rahmat juga tuan-tuan dia ada kaitan dengan simpati. Tuhan simpati dengan kita. Simpati ni tuan-tuan, kadang-kadang orang tu buat salah, tapi oleh kerana campur ada perasaan kasih sayang, campur pula simpati, maka tuan-tuan walaupun dia bersalah kita boleh tanya tolong. Itu yang kita nak rahmat. Yang ketiga, rahmat juga tuan-tuan makna dia kasih yang belas. Jadi kasih yang belas campur simpati, campur kasih sayang, menyebabkan dia jadi rahmat. Pasal apa? Sebab itulah tuan-tuan yang saya selalu sebut juga. Bawa contoh supaya mudah dipahami. Apa dipahami? Ada orang yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Dia ahli neraka. Tetapi masih perasaan kasih sayang Allah, kasih yang belas kepada dia, dan juga simpati Allah Ta'ala kepada dia. Maka Allah Ta'ala kata, tolong kira balik. Kira ada satu je benda, iaitulah orang itu pernah makan dengan ulama kerana mengharapkan keberkatan. Allah Ta'ala kata, waktu satu dengan rahmat aku, dengan kasih sayang aku, dengan simpati aku pada dia, aku masukkan dia ke dalam surga. Bagaimana pula dengan satu orang yang memang orang hormat punya orang, selektif punya orang, amalan pun tak banyak, dan kira-kiranya dia ahli neraka, tapi dia ni pernah menolong satu ekor anjing, bagi minum pada satu ekor anjing yang sangat dahaga daripada pasir. Dia diambil air bagi tadi. Kebaikan itu Allah Ta'ala nilai, sehingga Nabi kata dia ahli. Kerana apa dia? Rahmat dan sayang. Sebab dia ada rasa kasih sayang pada orang. Sebab itu tuan-tuan, untuk nak tackle rahmat Allah Ta'ala ini, kita kena ada sifat kasih sayang yang cukup tinggi kepada makhluk-makhluk lain. Lebih-lebih lagi terhadap sesama manusia dan juga binatang. Manusia itu pula dia ada kategori. Manusia yang nama dia kawan, manusia yang nama dia ayah, dan manusia yang nama dia suami. Ayah dengan suami itu apa saja. Orang ini tuan-tuan, kalau kita jaga memang kita selektif macam mana pun ibadat kita, tapi akan ada suatu kehampanan. Disebabkan dia jaga rumah, jaga hati suami, maka pada masa itu Allah Ta'ala akan masukkan kita dalam surga. Ada kerana itu.
pada masa itu apa? Nak makan ke tak ada? Nak makan upaya. Masa itu dah tak ada nak makan upaya, nak buat kerja lain tak boleh. Selamat Nabi. Mudah-mudahan dengan selamat itu dapat Nabi selamatkan kita dari akhirat besok dengan power kuasa syafaat. Baik. Manusia ada juga dia punya syafaat dia orang lain. Tapi orang panggil pada dia panggil recommendation. Recommendation berfungsi untuk menyelamatkan orang yang tak layak. Kadang-kadang kita baik dengan orang kaya, ahli politik. Dan ini katalah ceritanya ahli politik ni ahli politik yang baik. Kita mari jumpa dia pun boleh tak bagi saya satu projek. Dapat ayat projek ni menarik semua tak apa. Dan oleh kerana wakil ayat dia kenal, itu kenal. Kalau dalam konteks Nabi tadi, macam mana nak suruh Nabi kenal? Nabi tengok awak pada salah. Jadi kita punya manusia pun dia tidak. Wakil ayat, ahli politik, ini dia pernah lah tengok. Kalau nampak poster ke dalam ayat ayat, pernah tengok nampak poster. Satu dia kenal. Tapi orang mungkin wakil ayat ahli politik ini tak terlalu satu projek. Padahal mungkin dia tak ada. Tak ada di masa apa dia? Boleh jadi dia tak ada. Orang panggil tak ada kelayakan, tak ada pengalaman. Tapi mungkin perkiraan-perkiraan itu oleh kerana benda ni tak memerlukan pengalaman yang banyak yang tinggi. Maka bagian dia belajar oleh projek ini. Bukan dia tak. Jadi recommendation. Anak nak masuk sekolah. Asrama belum. Dapat 3A orang lain boleh. Dia jumpa ketua pengarah. Ketua pengarah pun tengok ini pakcik tua daripada kampung. Pakcik tua daripada kampung mari. Kalau dia tak mari, tak apa. Bila dia mari, confirm. Dia ni memang sungguh nak suruh anak dia masuk dapat masuk asrama. Tapi sayang anak dia tu geli. Maka boleh jadi ketua pengarah pendidikan pelajaran menggunakan kuasa dia masukkan budak ni, dan budak ni faktornya dia ni anak buah bandar, ayah dia pun miskin, ayah dia pun sungguh mari mengadap, maka masukkan dia dalam sekolah semua, salah satu sekolah semua. Sedangkan orang lain ada bayar 5A. Jadi begitulah tuan-tuan, sedikit gambaran berkenaan dengan rahmat Allah. Untuk Allah dipanggil rahmat. Apa itu rahmat? Iaitu kasih sayang, kasih yang belas, dan juga simpati. Untuk Nabi dia dinamakan dia syafaat. Dan untuk manusia nama dia ialah recommendation. Dari kata sokongan. Dari panggil recommendation. Lebih kaji kata recommendation. Baik. Jadi itulah dia tuan-tuan sedikit sebanyak berkenaan dengan rahmat. Jadi tuan-tuan, rahmat yang Allah Taala turunkan ke atas muka bumi daripada Nabi Adam sampai ke kiamat. Satu ni pun tuan-tuan, orang boleh sampai peringkat laki perempuan boleh apol dia orang panggil cinta dia, cinta kasih sayang. Kita sayang bini sayang suami, betul tak belia manusia daripada dulu tak habis makan. Pasal ini kamu pula tuan-tuan 99 lagi rumah. Tuan simpan dalam mana? Simpan di tangan Allah Taala. Untuk apa dia? Untuk Allah Taala nak guna nak selamatkan manusia di akhirat. Bukan senang nak diputuskan orang itu masuk dalam neraka. Tapi Allah Taala fikir juga macam mana selamatkan. Apa benda yang boleh poin yang boleh tolong? Macam tadi dah pakai. Poin yang boleh tolong dia ni aku pernah tengok di dalam poster. Okey. Jadi Tuhan cari poin. Jadi poin inilah tuan-tuan yang kita nak buat. Yang saya selalu sebut, jangan pandang remeh-temeh sedikit kepada setiap amalan walaupun kelihatan kecil. Termasuk yang saya katakan di sini. Tolong masuk ke dalam tabung kas di rumah kita ataupun di masjid. Kita jalan. Tabung pagi ini kita ada. Tabung ada. Tak jalan. Tak ada. Jadi yang itu pun kadang-kadang kita nak masuk duit sen.
tabung kita